Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat bersiaran langsung daripada FB saya, Ustaz G.O, yang alhamdulillah ya, Ustaz Zulfadli ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersiaran langsung pada petang ini untuk program di UiTM Puncak Perdana ya. Bersama-sama dengan student-studentnya, staff-staffnya, insya-Allah, yang kita doakan mudah-mudahan semua mereka itu akan dirahmati, diberkati oleh Allah, dan sidang penonton kita semua juga insya-Allah akan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah ya, syukur kepada Allah kerana kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesempatan untuk kita sama-sama menikmati kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, UiTM Puncak Alam ya, bukan Puncak Perdana, minta maaf, UiTM Puncak Alam. Insya-Allah kita bersama-sama dengan UiTM Puncak Alam pada petang ini, di mana tajuk kita ialah cabaran-cabaran ya untuk remaja semasa lah. Insya-Allah kita akan bersembang-sembang pada petang ini, online kita ini insya-Allah mengenai cabaran-cabaran untuk remaja semasa, insya-Allah. Tuan-tuan sedang penonton yang dikasihi sekalian, kita sekarang berada di akhir zaman, zaman yang sangat mencabar. Kalau orang Jawa dia ngomongnya era sekarang ini bukan lagi era globalisasi, tapi dia kata era kebloksisasi. Allahu akbar ya. Ada era zaman orang ramai menjadi bingung ya, menjadi tidak tahu, tak keruan nak memilih jalan hidup, jalan kebenaran. Rasulullah Azim. Sebab itu sidang penonton yang dikasihi sekalian ya, zaman kita sekarang ini terutamanya untuk remaja-remaja lah sangat mencabar. Mereka mendapat ujian dari kiri, kanan, depan dan belakang. Di mana saja mereka hidup penuh dengan ujian ya. Tambah-tambah kita sekarang ini kena diuji dengan COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia. Jadi ramai yang diuji dengan hilang pekerjaan, dengan sakit, dengan PKP dan sebagainya. Ini semua cobaan dan ujian, insya-Allah, yang jika kita kembali kepada agama, kita akan dapat mengatasinya dengan baik, insya-Allah. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, berkaitan dengan cabaran dan dugaan dalam hidup kita ini, Allah Subhanahu wa taala sebut, dalam hidup manusia dia pasti akan berdepan dengan ujian. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah menyatakan kami akan menguji manusia dengan pelbagai bentuk ujian. Ada kalanya bentuk ujian itu khauf, yakni ketakutan. Ia takut kepada serangan musuh, takut kepada gejala penyakit yang macam sekarang ini ya. Banyak manusia sekarang ini nak berjalan takut, nak makan kedai makan takut ya, kita nak ziarah orang pun takut, orang nak terima kita pun takut. Ini namanya khauf. Khauf ni maknanya ketakutan, takut pada musuh. Sekarang kita berdepan dengan musuh yang tidak nampak, musuh yang tidak kelihatan, COVID-19. Ini satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Ustaz Syaril Madani, mudah-mudahan Ustaz dirahmati, diberkati oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang penonton yang dikasihi sekalian,
Allah akan uji kita dengan bentuk ujian ketakutan ini. Anak-anak pelajar di UiTM ni mungkin ujian belajar daripada jauh, takut tak lulus, takut tak sempat hadir kelas, takut ni memang akan ada. Dan ada orang lelaki diuji takut bini, ya, astagfirullahalazim. Ada ujian, mana ada orang kata saya dapat ujian ustaz, isteri yang menakutkan. Allahu akbar. Takut ini syai'in minal khauf, satu bentuk ketakutan. Akan ada ujian ini. Bi syai'in minal khaufi wal ju'. Allah uji akan syai'in minal ju'i wal Allah akan uji kepada kita kata khauf wal ju', ya, wal ju' ini kelaparan. Allah uji kita, alhamdulillah, ya, kita sekarang mungkin kelebihan makanan. Ada orang pagi-pagi roti canai dia makan sampai 2. Ada orang makan silmak 4. Tapi ada di sana orang yang tak ada makanan dah, suaminya dibuang kerja. Anak-anaknya sekarang di rumah terpaksa catu makanan. Allahu akbar. Ini semua ujian syai'in minal ju' wal khauf, kelaparan dan ketakutan. Allah uji kelaparan, Allah uji ketakutan. Wa naqsim minal amwal, Allah uji dengan kehilangan mata benda ataupun wang ringgit, gaji hilang, kerja tak kerja hilang, pangkat hilang. Allah uji, kadang-kadang ada orang berniaga tak jalan dan sebagainya. Ini semua cobaan dan ujian. Allahu akbar. Dalam hidup kita akan ada ujian-ujian dan akan ada cabaran-cabaran yang kita kena hadapi. Wal anfus, Allah uji dengan kematian. Allah kata wabashirus sabirin, dan bagi tahulah khabar gembira kepada orang yang mampu bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mampu bersabar, orang yang berpegang kepada falsafah pegangan hidup dia. Idza asabathum musibah, mereka ketika diuji oleh Allah, mereka akan berkata inna lillahi, kita milik Allah. Mereka berpegang kepada hakikat mereka milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, sampai masa mereka akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sidang penonton yang dikasihi sekalian, cabaran dalam hidup, dugaan dalam hidup ialah suatu benda yang kita kena hadapi, tempuhi sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan cabaran ini, ya, dalam hidup kita ini ada Nabi SAW pernah memberikan satu peringatan kepada kita. Kita akan berdepan dengan cabaran-cabaran sengit daripada 5 aspek. Allahu akbar, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang beriman, dia akan berdepan dengan 5 cabaran sengit. Ni syada'id ini mana benda yang sukar, kesukaran, ranjau-ranjau yang akan ditempuh oleh seorang yang beriman dalam hidup dia. Apakah cabaran itu? Yang pertama, kata Nabi SAW, al-mu'min yahsuduhu. Akan ada cabaran orang beriman dengki kepadanya. Allahu akbar, tuan-tuan. Kita ingat cabaran itu dari iblis syaitan saja. Rupanya cabaran yang pertama yang Nabi ingatkan kepada kita dalam hidup adalah daripada orang beriman. Tapi orang beriman ini yahsuduhu, ada sifat dengki. Kadang-kadang kita duduk dekat universiti, ya, UiTM, Puncak Alam, ya, insyaAllah, ya, kita pelajar-pelajar sedang menonton program kita bersama-sama pada petang ini. Sahabat-sahabat boleh share-share, ya, boleh share-share untuk kawan-kawan yang tidak dapat hadir bersama-sama dalam online kita ni, share-sharekan dalam Facebook masing-masing supaya kita dapat sama-sama manfaatnya, hasil muzakarah perbincangan kita pada petang ini. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, al-mu'min yahsudu. Kadang-kadang yang kita sedih, yang kita pilu, yang dengki kepada kita bukan orang lain, kawan rapat kita. Kita ni, tuan-tuan, sangka baik dengan dia. Allahu akbar. Nabi kata orang mukmin ni, masalul mu'min kamasalil kalbil al-ma'bur. Ya, tuan-tuan, maksudnya bandingan orang beriman ni, dia sangka baik dengan orang seperti mana anjing yang termakan telur yang diletak jarum. Tak sangka dia dalam telur tu ada jarum. Kita gitulah kadang-kadang yang dengki kepada kita rakan baik kita. Kadang-kadang yang dengki kat kita kakak ipar kita. Yang dengki kat kita itu adik-beradik kita sendiri. Macam kisah yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Allah cerita kisah ni, kisah aib.
anak Nabi ada problem. Tapi Allah cerita sebagai aktibar. Detail kisahnya, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Dia ada adik-beradik. Dan adik-beradik dia ni, adik dia seorang je yang sayang dekat dia, yang tak dengki. Yang lain abang-abang dengki belaka. Allahu Akbar, kan. Mereka kata, Abi ni, bapa kita melebihkan Yusuf daripada kita, mengabaikan kita. Padahal bapa dia Nabi. Anak-anak ni bila dia dengki, dia lupa bapa dia Nabi. Allahu Akbar. Lepas tu tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kadang-kadang anak-anak kita dengki-dengki tu, dia tak fikir dah kita ni bapa dia ustaz ke bapa dia cikgu, sebab dia dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh asutan iblis dan syaitan pada masa itu. Anak Nabi Yaqub alaihissalam, dia lupa yang dia dengki tu anak Nabi, yang dia tu membawa imej anak Nabi, tapi dia boleh dengki sehingga peringkat dia boleh tangkap adik dia Yusuf alaihissalam, campur ke dalam perigi. Allahu Akbar. Ini cobaan. Ini kisah yang endingnya dengan sebab Nabi Allah Yusuf itu dicampur dalam perigi, dia ditemui oleh satu kumpulan pengembara yang tangkap dia, jual dia sebagai hamba, akhirnya jadi anak angkat ya kepada Zulaikha dan suaminya, dan akhirnya dia dipenjarakan dengan tohmahan daripada Zulaikha ini, dan akhirnya kisahnya dia diangkat menjadi menteri oleh Raja Mesir pada masa itu. Ini mesej ya. Orang yang beriman kalau berdepan dengan cobaan, dia kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf ni dia punya ungkapan dia dahsyat tau. Apabila diuji saja dia akan kata hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Yusuf ni Allah bagi kat dia handsome. Allah bagi kat Nabi Yusuf ni dia pandai takbir mimpi, takwil mimpi. Nabi Yusuf ni dia bijak dalam pendekatan, approach dia. Dia bijak dalam mentakbir. Tapi setiap kali apa berlaku kat dia, sama ada ketika musibah, ketika dia angkat menjadi menteri, dia akan sebut hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurnia Allah kepada aku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah nak tes aku nak beriman, aku nak syukur, atau aku nak jadi orang yang kufur. Allahu Akbar, hebat. Sebab itu kita tuan-tuan, adik-adik daripada UiTM Puncak Alam dan penonton-penonton yang menonton secara langsung kita pada petang ini, ambil, pegang prinsip Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Orang beriman, kadang-kadang adik-beradik kita boleh dengki. Kadang-kadang yang dengki, yang santau menyantau dalam budaya orang Melayu ni, Allahu Akbar, bukan orang lain, mak saudara dia, kakak ipar dia, kadang-kadang Allahu Akbar, rakan seperguruan dia, Allahu Akbar, kan? Kisah yang macam ni berlaku hari-hari dalam masyarakat. Tapi kita balik semula kepada Allah. Kita maafkan orang yang dengki kita, kita maafkan mereka, kita hidup dengan tenang. Macam mana kita nak hadapi cabaran ini? Ada orang kata cabaran ni susah ustaz, yang dengki kat saya bukan orang lain ustaz, kawan baik saya tikam belakang ustaz, yang dengki kat saya kawan ustaz, abang saya ustaz, adik saya ustaz, dan sebagainya. Tuan-tuan, balik semula kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia tidak berdendam kepada abang-abang dia. Dia maafkan abang-abang dia. Dia doakan abang-abang dia. Orang yang hidup tidak berdendam ni tuan-tuan, hati dia senang, tenteram. Ya, tuan-tuan, jangan bawa hati yang bengkak. Tidur malam pun tak lena gitu. Malam-malam nak tidur, tiba-tiba kita bengkak hati, geram. Allahu Akbar. Kita dah ada masalah. Jantung kita ni tuan-tuan bukan tip-top sangat. Kepala kita ni pun bukanlah tuan-tuan kosong sangat. Kita darah kita pun bukanlah rendah sangat, tinggi sangat pun tak. Tak mampu kita menanggung darah yang tinggi. Mengapa nak bawa masalah orang dalam hati? Mengapa nak fikir masalah orang? Sekarang kita jangan bawa beban yang berlebihan. Kita maafkan mereka, biar mereka bawa jalan mereka. Doakan untuk mereka. Support dengan bantuan daripada Allah. Kita senang, mereka pun akan dapat petunjuk dan hidayah. Lepas tu tuan-tuan, cabaran ini akan kita hadapi. Anak-anak student akan jumpa cabaran-cabaran. Mukmin yahsuduhu. Kemudian cabaran yang kedua, ya, sebelum kita masuk cerita cabaran semasa ni, cabaran yang kedua yang memang akan kita hadapi, al-munafiqu yubghiduhu. Orang munafik benci kepada kita. Kita baik dah tuan-tuan. Apa sebab orang benci juga? Sebab orang tu munafik. Munafik ni siapa? Golongan yang mulutnya beriman. Mulut dia, dia kata I Muslim,
I mukmin, saya pun mukmin juga. Saya orang Islam juga. Saya haji, saya lebay, saya yang ustaz, saya ustazah, saya semualah. Mulut dia, tapi hati dia penuh kebencian, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Bila mereka berkata, maka apa yang dilisankan, yang dilidahkan mereka, yang dituturkan oleh mereka, bukannya apa yang ada di dalam hati. Hati dia, ya Allah, penuh kebencian. Ini orang munafik. Dia sentiasa meluat kepada orang yang beriman. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh elak. Cuma kita boleh doa, ya. Saudara Zafawi, waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak jumpa, ya. Sahabat lama. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita kena doakan supaya Allah bagi hidayah. Zaman Nabi SAW, orang munafik ni dia bukan sekadar dengki pada sahabat, dia dengki pada Nabi tau. Dia boleh buat satu konfrontasi, komplot, ya. Dia boleh buat satu perancangan untuk menjatuhkan Nabi SAW. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang yang kafir, orang munafik ni, bila jumpa dengan sekutu-sekutu dia, iblis, syaitan, dia berjumpa dengan golongan kufar, dia rancang bagaimana nak menentang Nabi, nak menjatuhkan Nabi SAW. Mereka berkata kepada orang beriman, kami beriman. Tapi bila berjumpa dengan geng syaitan dia, mereka kata, kita serupa, kami sama dengan anda, kami hanya olok-olok saja. Dan golongan ini kita akan jumpa. Munafik ni tuan-tuan ada sepanjang zaman, ya. Munafik ini ada sepanjang zaman. Bukan kata zaman Nabi saja, zaman kita pun ada. Munafik Arab ada, munafik Melayu pun ada, munafik India pun ada, munafik Cina pun ada, munafik Mak Saleh pun ada lah, tuan-tuan. Hati lain, cakap lain. Allahu Akbar. Ini cobaan, cabaran. Kita jangan kita agak-agak, tuan-tuan, saya nak pesan ni. Munafik ni Allah ceritakan kita, bukan suruh kita tuduh, ini munafik ni, ini munafik ni. Allah suruh kita hindari watak munafik. Dan kita berjaga-jaga dengan golongan munafik. Jangan meletakkan kepercayaan kepada mereka. Baik itu Nabi SAW, dia bagi kepada sahabat tanda-tanda. Orang ni nak tahu dia munafik, tak tahu dia dengan Allah hati dia. Tapi dia punya ada tanda-tanda dia. Ayatul munafik. Tanda orang munafik apa dia? Idza hadatha kadzabah. Bila dia bercakap, idza haddatha kadzabah. Idza haddatha kadzabah. Dia bila bercakap, dia suka bohong. Siakak senohong gelama ikan duri. Ini pepatah orang Melayu. Cakap bohong, lama-lama jadi pencuri. Tapi ini ciri pertama munafik. Kan? Tuan-tuan, munafik ni dia suka cakap bohong. Allahu Akbar. Ni kawan-kawan kita ni kadang-kadang ada ciri ni. Bukanlah kita kata, kau ni munafik ni. Tak. Dia ada ciri-ciri yang kita kena jaga-jaga. Jangan tertikam oleh golongan yang suka cakap bohong. Yang keduanya, ciri dia, wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia janji, dia suka mungkiri. Ini ramai di kalangan kita ni janji nak bayar hutang, tak bayar. Bagilah aku pinjam minggu ni RM10. Besok aku bayarlah. Tengok besok hilang. Dah 2-3 hari dia jumpa lagi, pinjam lagi RM10, nanti aku bayar double. Bila dia hilang pula, pinjam lagi. Bab hutang pun dia akhlafah, dia mungkiri. Janji dimungkiri, ini ciri munafik. Jangan mempercayai orang yang suka memungkiri janji. Orang yang kata janji bukan kitab suci, janji bukan mesti kita tepat. Orang Islam berpegang kepada janji. Orang Islam janjinya tepat. Ni saya tak setuju dengan orang selalu sebut ni janji Melayu. Ni kita janji Melayu lah ni. Tak, janji orang Melayu yang Islam dia tepat. Kalau janji meeting pukul 8, tadi kita janji online pukul 2.30. 2.30 kita terpacak depan kamera. 2.30 kan? Allahu Akbar. Kita tak boleh dengar kecuali uzur syar'i. Dah terpacak depan kamera, tiba-tiba cirit-birit. Larilah, takkan nak online dalam keadaan cirit-birit. Contoh, ya. Kita ni, kalau kelas kita pensyarah kita ni, anak-anak universiti ni, ya, janji pensyarah, dia kata dia akan masuk kelas 2.30. Kita masuk awal daripada pensyarah. Sebab kita tak nak pensyarah tunggu kita. Kita tepat. Wahai pensyarah, kami akan masuk tepat. Online, tepat, on time. Sebab apa? Kami orang beriman. Ini janji dengan kawan pukul 8, pukul 10 teragi-agi sampai sorry lah, I tidur. Sorry lah, I lupa. Astagfirullahaladzim. Ini yang akan tikam kita ni. Golongan yang menikam dari belakang ni, dia ada ciri-ciri ni.
wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kata Nabi SAW, bila diberi amanah dia akan khianat. Ya, dilantik menjadi pemimpin, dia tak tunaikan tanggungjawab sebagai pemimpin. Dilantik jadi pejabat awam, pejabat kerajaan, dia tak nak tunaikan. Contohnya, ada orang panggil apa ya, istilah saya pun tak tahu nak sebut ni kan. Kita pergi kerana birokrasi orang panggil. Pejabat tanah ke, pejabat daerah ke, pejabat pendidikan ke, pejabat-pejabat lah kan kadang-kadang. Bukan kita tuduh, tapi kadang-kadang orang mengadu jabatan kerja raya dan sebagainya. Contohnya, ada penjawab-penjawab ni yang kadang-kadang dia tak buat kerja dia. Padahal itu adalah amanah. Amanah. Ustaz tak masuk kelas. Amanah ustaz berdosa ustaz. Kita patutnya 1 jam online, 1 jam ceramah, 1 jam kuliah. Mesti masuk. Tak masuk, jawab di akhirat. Gaji kita macam mana? Allahu Akbar. Kadang-kadang ada orang kita ni lambat sangat bertindak. Tunggu menteri jatuh basikal dulu baru nak tampak. Contoh ya. Saya jalan, ada satu jalan tu, saya sedihnya. Saya 2 tayar hilang jalan tu. Ya, jalan yang sama. Ya, saya 2 tayar. Saya pergi kuliah, masuk lubang. Pergi sampai nasib baiklah sampai Suropang, habis kempes. Balik pula esok pergi kuliah, lalu jalan saya pecah lagi. Allahu Akbar. Cuma saya tak jatuh tergolek lah sebab dalam kereta kan. Baru nak tergege tampal. Ni apa hal ni tuan-tuan? Amanah. Patut dia kena round nak motor tengok, oh ini jalan. Sebab ini kerja dia. Kerja ni contoh ni tuan-tuan. Orang yang munafik dia tak rasa tanggungjawab. Tak masuk kelas okey je. Relax je, tak masuk kelas. Kan? Amanah anda, anak-anak di universiti masuk kelas belajar, tiba-tiba anda tak masuk, anda pecah amanah. Ciri munafik dia tak rasa salah. Bukan kata munafik, ciri-ciri. Maknanya ada sikap-sikap yang boleh membawa kepada kemunafikan. Dia boleh berpura-pura relax, tak ada salah pun. Dia tak masuk kelas, relax je. Patut je seminggu pergi pejabat, dia pergi 3 hari je. Paskat dia suruh kawan dia paskat, berdosa kan. Wa idza tumina khana, inilah orang yang akan menikam negara dia. Macam mana isu immigration ya, orang panggil integriti dan sebagainya. Macam mana isu sekarang ni kartel daging haram. Sebab ini masalah orang-orang yang ciri munafik, dia akan tikam darah saudaranya, dia akan tikam kedaulatan negaranya sebab dia diberi amanah, dia khianat. Patut dia cek ini betul ke daging kuda, ini betul ke daging kangaroo, ini betul ke daging lembu. Tiba-tiba dia tak tahu, dia kata hentam sajalah lembu. Kan contoh ni tuan-tuan, kita ingat daging kangaroo, so ekor kangaroo boleh makan lagi, rupanya takut-takut kaldai pula. Allahu Akbar. Takut-takut. Contoh, dia akan menyebabkan masalah demi masalah. Ini sifat kemunafiqan. Allah Akbar. Ini ciri-ciri. Tapi ada Nabi sebut lagi, ada satu lagi ciri orang perangai munafik ni. Ya, apa lagi tuan-tuan? Antara ciri ni ialah Nabi kata bila dia bergaduh, Allahu Akbar. Ya, bila dia bergaduh, dia akan menyebabkan pergaduhan tu semakin bertambah. Ya, Allahu Akbar. Orang Islam dia cepat pemaaf. Nabi kata orang Islam ni perangai dia, la yahillu li muslim ayajra akhahul muslim fawqa salasati ayyam. Ya, afdaluhuma abda'uhuma bisalam. Nabi kata orang yang beriman tidak halal dia bergaduh dengan saudaranya seagama. Bergaduh saudara seagama lebih daripada 3 hari. Tak bertegur siapa. Hari pertama marah lagi, hari kedua cool sikit, hari ketiga dah reda, dia jumpa. Nabi kata orang yang paling afdal, yang terbaik di antara 2 orang bergaduh, orang yang abda' bisalam, orang yang paling pantas memberikan salam. 3 hari je. Tapi orang yang munafik, wa idza khasama, ya, bila dia bergaduh, dia akan melampau dalam pergaduhan. Bergaduh dan terus bergaduh, dendam kesumat berterusan. Inilah cabaran-cabaran daripada golongan munafik yang disebut oleh Nabi, al-munafiq yubghiduh, dia meluat dengan kita. Allahu Akbar tuan-tuan. Baik. Kemudian cabaran yang seterusnya Nabi sebut kepada kita, al-kafiru yaqtuluhu. Orang kafir akan memerangi kita. Tuan-tuan, di zaman dahulu kafir mewakili Rom dan Parsi. Golongan kafir ni memerangi Nabi dan para sahabat. Nama golongan kufar itu musyrikin. Yang memerangi generasi kemudian, nama golongan kufar itu Rom dan Parsi.
Dan golongan kufar ini dia mungkin nama lain tapi sifatnya sama. Bersikap memusuhi orang-orang Islam. Dia akan bertindak untuk memerangi umat Islam. Di zaman kita sekarang ni, golongan kafir mereka mengambil tindakan memerangi banyak negara umat Islam. Lihat bagaimana negara Iraq yang dilanda oleh askar-askar Amerika dengan tuduhan-tuduhan palsu. Ya, ada senjata kimia dan sebagainya. Bila diserang habis hancur Iraq, tak ada pun. Allahu Akbar. Bagaimana Libya diserang ganap oleh mereka. Bagaimana Syria diserang ganap oleh mereka. Allahu Akbar. Ini contoh-contoh. Dan golongan kufar ini akan sentiasa mereka-reka cerita untuk menyerang dan menguasai negara umat Islam. Kita jangan buta sejarah. Negara kita Malaysia pernah dijajah oleh golongan kafir yang bernama Portugis, yang menyerang negara Nusantara yang sangat hebat yang bernama Melaka. Malaka. Dulu namanya Malaka, tempat pertemuan saudagar-saudagar, pertemuan golongan ilmuwan Malaka. Mereka bertemu di Malaka dan akhirnya Melaka diserang. Jatuh ke tangan orang-orang Portugis dengan sumbangan siapa? Golongan munafik tadi yang berpura-pura mendukung Sultan Negeri Melaka, berpura-pura, tapi dalam masa yang sama mereka lah yang menjadi musuh dalam selimut, duri dalam lipatan, gunting dalam lipatan. Duri pula, gunting dalam lipatan. Mereka duduk dalam negara Melaka, mereka bersekongkol dengan tentera-tentera yang bernama Portugis. Terlihat lepas tu Portugis balik, datang pula yang bernama apa tuan-tuan? Belanda. Belanda balik, datang penjajah yang bernama Inggeris. Inggeris balik, datang penjajah yang bernama Jepun. Jepun pula berperang dengan penjajah yang bernama komunis. Nah, lepas tu Inggeris balik, dia berpusing. Ini golongan-golongan kufar yang sentiasa berusaha untuk memerangi kita. Jadi ulama-ulama memberikan amaran, golongan kufar ini mereka tidak akan berhenti untuk memerangi umat Islam, sama ada melalui persenjataan, penjajahan dan juga melalui serangan pemikiran yang dinamakan Al-Ghazwul Fikri. Ya, serangan pemikiran, serangan kebudayaan. Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu tak tahu? Ya, Melaka dahulu empire yang hebat. Tetapi sekarang bila orang pergi ke Melaka, orang tak boleh tengok mana istana Melaka. Mana hebatnya Melaka itu? Orang hanya boleh tengok kapal Portugis. Orang hanya boleh tengok budaya Portugis. Mana kehebatan Melaka? Hilang, tuan-tuan. Tidak ada khazanah negeri Melaka. Dia angkut balik oleh penjajah Portugis. Dia angkut oleh Belanda. Dibawa lari oleh penjajah British. Sehingga kita tidak tahu hebatnya kat mana negara yang bernama Melaka ini, tuan-tuan. Allahu Akbar. Mereka bukan sekadar memusnahkan empire, mereka juga memusnahkan pengetahuan umat daripada mengetahui kehebatan empire itu. Apa rahsia kehebatan negara Melaka? Pada kerisnya ke? Tak, bukan pada keris. Hebatnya empire Melaka ini mestilah kepada kekuatan ilmunya, kekuatan agamanya, kekuatan semangat jihad askar-askarnya, dan mestilah juga pada persenjataannya. Tapi kita tidak pernah melihat hakikat itu ditonjolkan. Mereka berusaha memadamkan sejarah ini sehingga kita memandang remeh kita pernah menjadi daulah yang begitu hebat pada satu masa dahulu. Allahu Akbar. Ini serangan pemikiran. Sebab itu kita kena hadapi cabaran-cabaran golongan kufar ini. Ya, kita anak-anak muda yang belajar dekat universiti, kita kena kaji balik kehebatan tok nenek kita orang Islam dahulu kala. Kita kena kaji balik kehebatan empire Melaka ini yang dulunya menjadi pusat penyebaran ilmu agama, penyebaran ilmu dunia. Ya, kita buat kapal yang terbaik, pembuat kapal yang pelayar yang terbaik. Ya, kita adalah golongan peniaga yang hebat. Tapi kita hilang semua itu. Kerana apa? Serangan pemikiran yang dilancarkan oleh golongan kufar. Mereka label orang Islam hanyalah lanun. Mereka label orang Islam lanun saja. Pelayar-pelayar yang hebat, mujahidin yang berlayar itu lanun saja. Sampai sekarang, tuan-tuan, kita lupa kita punya sejarah yang begitu hebat. Berjayanya mereka. Sebab itu sekarang ini serangan pemikiran itu mereka lanjutkan lagi dengan pelbagai-bagai. Tambah-tambah zaman sekarang cabaran media. Jangan lupa media dipegang oleh golongan kufar.
Mereka pegang hiburan. Allahu Akbar. Sampai saya sedihnya melihat anak-anak muda orang Melayu, orang Jawa, dia tak rasa nak seronok, nak bangga dengan dia Melayu dan Jawa Islam ini. Dia kata, dia kata saya dia kata, saya tak minat lah tengok orang Melayu ni, saya nak kahwin dengan orang Korea aje. Ya, Allahu Akbar, ni berlaku ni. Sampai ada isu baru ni, wallahu alam, sampai sanggup lari daripada Malaysia ni nak pergi kahwin dengan orang India. Ya, Allahu Akbar. Ni serangan pemikiran. Allahu Akbar, tuan-tuan, ya. Ada orang yang siang malam tengok drama Korea aje. Dia patutnya orang Melayu makan cara Melayu. Tak, dia tak minat. Dia nak makan semua ala Korea. Bukan salah makan Korea ni, tapi perasaan bangga ini adalah masalah. Ya, masalah dia tidak ada jati diri. Ya, Nabi SAW pernah pesan kat kita, ya. La takun ma'an nasi imma'atan. Kamu ni kalau duduk dengan manusia jangan jadi imma'atan. Imatan ni apa ya tuan-tuan? Iaitu tiada jati diri, lalang. Condong. In ahsanan nasa ahsantum. Kalau orang baik, kamu pun baik. Wan asa'u asa'tum. Kalau orang jahat, kamu pun jahat. Main ikut orang je. Orang condong Korea, kita Korea. Orang Hindustan, kita Hindustan. Tapi Nabi kata, walakin wattinu anfusakum. Hendaklah kamu teguhkan pendirian kamu, ada jati diri. Ini cabaran, tuan-tuan. Nak mengekalkan jati diri sebagai seorang Islam, Melayu Islam, orang Islam di akhir zaman. Allahu Akbar. Ini cabaran yang sangat dahsyat, sangat sukar, tapi kita kena buat. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita kena jadi satu orang yang mengekalkan jati diri keislamannya, walau apa juga cabaran datang, walau apa juga godaan yang datang. Allahu Akbar, ya. Baik. Jadi pesan Nabi lagi, Nabi kata apa? Yang pertama, ulang balik, iaitu yang pertama, al-mu'min yahsuduhu, orang mukmin dengki kepada kita. Ni berlaku, tuan-tuan. Yang keduanya, apa dia lagi? Orang munafik yubghidu, orang munafik meluat benci dengan kita. Yang ketiga, kafir yaqtuluhu, orang kafir memerangi kita. Cabaran yang keempat, tuan-tuan, hawa yatba'uhu, hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu kita follow dia, mengikut hawa nafsu. Cabaran hawa nafsu. Allahu Akbar. Ni macam remaja dekat universiti. Biasalah, remaja baru 21 masuk universiti, sampai tengah-tengah daftar, tengok wow, kan, huruf yang pertama dia ucap pergi universiti ialah huruf wow. Ya, bila dia masuk dalam kelas, huruf yang pertama dia bunyi huruf apa? Huruf kha. Dia tidur dalam kelas. Itu huruf yang selalu kedengaran di dalam kelas pengajian. Huruf kha, sebab ngantuk. Tapi huruf wow, Allahu Akbar. Ini waktu pendaftaran. Wow, kan? Kenapa wow? Sebab yang laki-laki dia terpandang girlfriend yang lawa, cunya, wow. Yang perempuan tengok boyfriend, wow. Inilah satu masalah cabaran, tuan-tuan. Hawa nafsu kita tahu kita pergi ni nak masuk dalam universiti, kita nak belajar, nak jadi student yang berjaya, tapi sampai saja hatiku, jantungku berdebar-debar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini adalah cinta hawa nafsu. Sekarang ni banyak orang pergi ke universiti, kadang-kadang marah dia hilang, sampai ada yang darah dia pun hilang. Sampai ada yang mengandung anak luar nikah, yang gugurkan anak luar nikah kerana hawa nafsu. Allahu Akbar. Ni cinta buruk maiyah, cinta monyet ni berlaku. Allahu Akbar. Sebab apa? Hawa. Hawa yusbi'uh. Hawa nafsu yang dia ikut, dia follow hawa nafsu dia. Allahu Akbar. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu adalah sangat menyuruh kita melakukan kejahatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sidang penonton yang dikasihi sekalian, kadang-kadang kita ni ada masalah ni, pelajar universiti ni, ya. Kita berperang antara cinta dengan cita, ya. Kadang-kadang kita sampai tu tengok Allah tak mengorak rugi cun sangat ni. Allahu Akbar. Masuk universiti dah mula dah cinta, ya. Padahal kita lupa di sana ada cinta Allah, cinta Rasul, dia ada cinta kecemerlangan, cinta ibu bapa, ada cinta negara yang perlu kita utamakan daripada cinta yang baru berputik, yang belum pasti akan menjadi nyata. Tuan-tuan, kan? Allahu Akbar. Boleh jadi dia hanya fata morgana, boleh jadi ia ada penghalang kepada cita-cita. Allahu Akbar. Tuan-tuan,
Kerana berlaku ni. Apa? Nafsu. Allahu Akbar. Ni kenapa kita tak masuk kelas? Pelajar universiti yang masuk universiti nak jadi pandai, niat betul. Saya sebut ni. Orang belajar, orang mengajar, niat kena betul. Kenapa kita belajar? Bukan kerana kita nak masuk universiti, bukan. Kita dah masuk dah universiti. Tapi kita belajar nak pandai, nak tahu, nak alim, nak beramal dengan ilmu, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin satu orang pelajar tak masuk kelas dapat keredaan Allah? Keredaan pensyarah pun tak dapat. Mana mungkin satu orang yang tak masuk belajar mendapat ilmu? Mana mungkin orang tak ada ilmu beramal? Allahu Akbar. Sebab itu pelik ya. Orang yang masuk mesti nak pandai tapi tak masuk kelas. Mana boleh pandai? Pandai dia, pandai mengelak je, pandai menipu je. Astagfirullahaladzim. Sebab itu ilmunya tak berkah. Ramai orang masuk universiti keluar kosong macam orang tak belajar apa-apa. Dia keluar universiti ada 10 ijazah, tapi ijazah tu dia tidak dapat gunakan untuk dia jaga diri dia. Orang dulu dia belajar kecil sikit je, tapi dia dapat guna ilmu tu untuk semua hidup dia. Contoh ya, ada orang saya dulu kecil-kecil nak ceritalah sikit-sikit kan. Dulu apa yang bapa kami ajar kepada kami? Nombor 1 dia ajar berenang. Biasanya orang kampung, anak-anak dia semua boleh berenang. Ilmu berenang daripada bapa ini kita dapat gunakan. Kita jatuhlah parit berapa kali kita boleh selamatkan diri sampai ke tepi-tepi lah ya. Saya pernah menyelamatkan, ada satu kisah sahabat saya, anak dia hanyutkan dekat sungai Perak tu. Allahu Akbar. Saya tengok budak ni hanyut depan mata. Saya ni lama dah tak berenang, tapi air arus kuat. Tapi berbekalkan tawakal Allah lah. Ni anak sahabat aku, kalau aku tak selamat, ayah dia tak sempat datang ni. Depan mata kan, saya pun terjun berenang. Ilmunya dulu dia belajar dekat kampung, berenang sampai dapat tarik budak ni. Tapi alhamdulillah lah, saya pun hampir lemah gitu, hampir mati tapi Allahu Akbar, Allah selamatkan saya. Nak ceritanya, ilmu tu kita dapat guna untuk selamatkan kita dalam sungai. Ilmu apa? Ilmu berenang. Bapa ajar kami dulu, kalau nak dapat ikan kena pancing, ilmu pancing. Macam mana nak ambil umpan, macam mana nak tahan kan. Kami orang Kedah panggil taut, saya pun tak tahu orang panggil apalah ya. Dulu dia ajar. Ilmu ni kita dapat dekat kampung, kita boleh survive, boleh makan. Sampai sekarang saya reti buat, tangkul saya boleh buat. Ilmu ni belajar daripada bapa, daripada orang kampung, pakcik-pakcik di kampung. Ilmu ni kita melekat sampai sekarang sebab kita belajar dengan ikhlas tu. Tengok pakcik tu buat, ini macam kita minat. Kenapa ada orang belajar dekat universiti apa pun dia tak ingat? Sebab dia tak minat. Saja aku belajar kerana terpaksalah pensyarah aku suruh aku ambil kan. Allahu Akbar. Ada orang belajar bahasa Inggeris tak boleh cakap Inggeris. Ada orang belajar cakap Arab, belajar bahasa Arab tak reti cakap Arab. Allahu Akbar, peliknya. Ada orang belajar baca Quran tapi baca Quran salah. Ya astagfirullahaladzim. Sebab ilmu itu tidak didasari kepada ketulusan dan keikhlasan. Baik, itu betulkan niat kita, ikhlaskan hati kita. Cabaran. Tapi itulah hawa nafsu. Nafsu tak suka kita pandai. Nafsu tak suka belajar ya. Cara orang dia seronok dengan belajar ni jarang. Biasa dia seronok tidur. Ada orang dia boleh baca tuan-tuan, WhatsApp group punya komen, netizen punya komen, beribu-ribu dia boleh baca, tapi pensyarah punya komen dia tak baca. Pelik kan? Kata-kata falsafah, kata-kata pepatah, pepiti, kata-kata yang vocabulary dia tak boleh hafal, tapi lagu-lagu Korea dia boleh hafal. Kan pelik. Nafsu dia nak. Tuan-tuan, hawa. Ini hawa nafsu ni tuan-tuan, dia suruh kita buat pelik-pelik ni. Ada orang tulis karangan tak pandai, tapi tulis surat cinta pandai. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Pecah kaca, pecah batu. Sudah baca say I love you, dia boleh tulis. Allahu Akbar kan. Astagfirullahalazim. Dia boleh buat surat karangan berjela-jela, padahal untuk buat benda yang baik tak boleh, sebab nafsu kontrol dia. Ada orang dia nak derma, ni nak derma, RM1 menggigil dia, tapi dia beli rokok yang RM17, relax aja. Rokok ni haram, rokok ni membazir, rokok ni mudarat. Semua orang kata, doktor kata, mufti kata, ustaz kata, cikgu kata. Kadang-kadang doktor pun isap rokok, kadang-kadang ustaz tu pun isap rokok. Dia kata haram, tapi dia pun isap rokok. Kenapa? Sebab nafsu dia mengalahkan dia. Allahu Akbar tuan-tuan, ni cabaran hebat ni. Mengalahkan nafsu adalah satu cabaran yang cukup hebat. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih.
tidak beriman seseorang kamu dengan iman yang mantap, iman yang sebenar-benarnya, sehingga dia mampu tundukkan nafsu dia, sehingga nafsu dia ikut aku, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, ikut apa yang aku bawa. Oh, tuan-tuan, susah ni ya. Kita petang ni saya tadi ada urusan macam-macam, balik rumah, solat berjemaah dengan anak-anak, bergegas ya, mandi sikit untuk live ni kan. Kalau ikut nafsu saya, Allah, petang ni nampak bantal je tuan-tuan ya. Saya lah kan rasa letih sangat. Tapi jangan ikut nafsu. Nafsu kena tundukkan. Wahai nafsu, lepas ni kau tidurlah. Bila kau nak tidur, banyaklah kubur tu. Sekarang kamu ada tanggungjawab banyak. Ya, cuti pun kalau orang panggil ceramah, awak tu ustaz. Awak tu ustaz, orang panggil kena ceramah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, mana-mana ustaz, mana-mana tok guru, alim ulama, saya tidaklah alim kan. Tapi kalau orang panggil untuk menyebarkan kamu, wajib kamu sahut. Kalau kamu tu tidak uzur syar'i, sakit tak boleh cakap, lainlah kan. Tak boleh pergi, sekarang bukan payah pergi, pakai online, internet jalan-jalan lah kan. Allahu Akbar. Maksudnya kita jangan ikut nafsu sangat, tidur. Allahu Akbar. Kita, tuan-tuan, cuba perhatian anak muda sekarang. Dia tidur pun ikut nafsu. Nafsu ni, apa yang baik dia tak suka. Tidur ni waktu mana baik? Pukul 11, 12, 1, 2, 3. Ini 5 jam terbaik untuk tidur. Pukul 11 dah tidur, sampai 12, 1 jam. Kan? 12, 1, 2, 3, 4 lah, 5 jam. Tidur, cukup. Paling-paling 6 jam. Kita tidur, bangun pukul 5 pagi. Segar, bugar, mandi wajib, mandi sunat. Tak kira lah ya, bersihkan diri, ambil wudu, solat sunat 2 rakaat. Terbaik. Sihat walafiat. InsyaAllah tak pening. InsyaAllah tak kena darah tinggi. InsyaAllah munajat selesa. InsyaAllah. Ya, anak-anak muda boleh buat tak? Tak boleh. Anak tua pun tak boleh. Sebab kita tak suka tidur pukul 11. Kita akan tidur pukul 2 pagi. Pukul 10, 11 tu kita mula call kawan. Mengetih nak? Ini bukan time. Nafsu kata makan pukul 11. Doktor kata salah. Ilmu sains kata salah. Ilmu kesihatan kata salah. Syariat pun kata salah. Nabi kata, sahabat kata, nahan Nabi SAW anin naum qabla al-isya wal kalam ba'da al-isya. Nabi layang para sahabat jangan tidur lepas maghrib. Lepas maghrib baca Quran. Lepas maghrib duduk dalam halaqah ilmu. Lepas maghrib solat isyak, balik barulah kamu tidur. Jangan sembang. Nabi larang kita sembang-sembang dengan kawan, chatting-chatting dengan kawan, kecuali kata Imam Syafi'i rahimahullah, majlis ilmu. Ya, kita ada online bila ilmu tak? Itu okeylah. Saya malam tadi pun online ya, sampai pukul 10.30. Okeylah kan. Dan pensyarah kita online, okeylah. Kita online, okey. Baca Quran, okey. Kelas Quran lepas isyak, okey. Tak ada masalah. Tapi jangan melampau. Pukul 12 stop. Pukul 11 dah stop. Ini time untuk mula baca Quran. Pukul berapa lah nak tidur? Ni bukan time untuk makan. Kita pukul 11.30 baru kelang kabut call kawan kotir kerang. Call kawan kena sup echo. Dan sebagainya. Ada yang pukul 12 baru iktikaf kedai mama. Ini time tidur. Tapi nafsu kata, buat apa tidur sekarang? Tidurlah pukul 1, pukul 2. Apa impaknya? Tidur ikut nafsu. Kita besok nafsu kontrol kita. Waktu patut hayya 'alas salah. As-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Nafsu kata tidur lebih baik. Anda kan mengantuk. Tidurlah dulu. Ini impak dia. Subuh tak pergi masjid. Subuh tak bangun. Orang munafik dikontrol oleh nafsu dia. Asqalus salat 'alal munafik. Salat yang paling berat munafik subuh. Allahu Akbar. Subuh, asar, munafik susah nak buat. Sebab nafsu kontrol dia. Ini cobaan dan cabaran. Sebab itu sidang penonton yang dikasihi sekalian, mari kita awasi. Jangan kita dikawal oleh hawa nafsu kita. Dan yang terakhir, ya, Nabi pesan dekat kita, asyaitanu yudhilluhu. Cabaran dalam hidup kita, sentiasa kita akan berdepan dengan syaitan yang akan berusaha untuk menyesatkannya. Allahu Akbar. Syaitan ni tuan-tuan, dia janji depan Allah Subhanahu wa taala, summa la'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datang daripada depan, belakang, kiri, kanan, ya. Aku akan datang, aku akan goda anak Adam ini.
syaitan dia akan datang. Kalau orang alim, dia datang cara alim. Tuan-tuan, ada cerita bagaimana satu orang yang namanya Barsisa, ya, disesatkan oleh syaitan. Syaitan datang nak tumpang apa? Nak tumpang solat dengan dia. Barsisa ni ahli ibadat. Jadi dia tumpang ibadat. Syaitan tumpang nak sesatkan Barsisa tu, caranya ialah dengan dia solat sama-sama. Dia setan, mana ngantuk? Barsisa ngantuk, dia duduk bangun lagi. Dengan cara solat. Akhirnya Barsisa ni jadi anak murid setan. Macam mana? Setan nak balik, setan kata, ni aku nak bagi amalan kat kau ni. Ya, kalau kau amalkan ni, orang sakit, kau boleh berubat. Barsisa yang warak, yang alim, jadi anak murid syaitan. Tanpa sedar. Siapa ustaz-ustaz jadi anak murid syaitan tanpa sedar ni, pergi tapa kat gunung-gunung jerai contohnya. Tiba-tiba muncul satu orang janggut panjang. Dia ingat wali Allah. Rupa setan, rupa Allah amalkan amalan ini. Setiap bulan kau hantarlah kambing golek kepada aku di sini. Contohlah contoh, ya. Ada orang sesat kita? Ada. Astagfirullahaladzim. Kita ingat kita berguru dengan wali. Rupa setan merupakan diri. Astagfirullahaladzim. Contoh. Tuan-tuan, ni ada yang disesatkan. Akhirnya Rasulullah ni ada banyak cerita lah, ya. Dikatakan dia akhirnya mati kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ujian syaitan akan datang kepada kita. Dia goda. Pada orang muda gaya lain. Macam sekarang anak-anak muda sekarang cobaan dari syaitan dahsyat, ya, dahsyat. Syaitan goda sampai orang kadang-kadang dia duduk di kampung okey, baik, soleh, tutup aurat, masuk universiti, tiba-tiba ya Allah terkejut, rambut dia buka habis, ya, pakai seksi and seksi, ketat and sendat and padat, terangkat lagi. Astagfirullah. Kenapa? Syaitan goda dia. Anda sekarang dah bebas, selahkan kejelitaanmu. Tengok iklan TV yang betul-betul iklan syaitan tu bersiapa tau. Koyak kain tu sangkut, patutnya jahit. Itu adalah syarak. Kain koyak mesti jahit. Kain koyak jahit. Syaitan kata, buat apa jahit? Koyakkan aja biar nampak kulit yang putih melepak. Ketiak patut jangan tayang. Tak, anda pakai produk kami, ketiak anda boleh tayang ke orang. Allahu Akbar. Ni syaitan semua iklan ni, tuan-tuan, ya. Iklan syaitan ni buka tudung, selahkan rambutmu, selahkan kejelitaanmu. Selah-selah ni semua syaitan goda. Iklan ni syaitan belaka. Bukanlah saya kata orang yang buat iklan tu syaitan, tapi dia followers syaitan tanpa sedar. Allahu Akbar. Syaitan nak sesatkan kita. Banyak orang yang hidup dia, apa yang dia cakap, apa yang dia ingat, apa yang dia buat, tindak tanduk dia banyak dipengaruhi oleh syaitan. Yudhilluhu, syaitan akan menyesatkan dia. Sebab itu sidang penonton yang dikasih sekalian, mari kita sedar akan cabaran-cabaran ini. Kita hidup, kita ni kena ingat dunia hanya sementara. Lepas ni kita nak ke mana? Lepas ni kita akan pindah balik ke alam yang namanya alam barzakh. Lepas tu kita nak ke mana lagi? Kita akan balik ke alam akhirat. Ya, ingat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya pada hari akhirat besok tentang segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam awal surah ini, alhaakumut takasur. Kamu dilalaikan, dialpakan oleh sibuk mencari harta benda dunia. Ada orang hidup dalam dunia ni, cabaran besar dia tamakkan harta. Yang berfikir, lepas aku belajar universiti aku nak kaya. Ujian besar bagi dia ialah kekayaan. Dia tak kaya, dia marah Allah. Dia tak kaya, dia jadi frust, dia merana dan sebagainya. Sebab matlamat hidup dia kekayaan. Dia bertukar lumur siang malam, tak kaya juga. Ada yang bertukar lumur kaya. Dua-dua ni diuji oleh Allah. Kita orang Islam nak kaya, tapi untuk bawa ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah merupakan ladang akhirat. Kita kena berjaya. Kita kena jadi orang kaya untuk keluar zakat. Kita kena jadi orang kaya nak pergi haji. Kita kena kaya, kena nak wakaf. Ni orang Islam. Dia target dia, walaupun kekayaan dia nak, tapi target dia akhirat. Ya Allah, aku nak jadi billionaire, ya Allah, supaya aku boleh buat asrama ma'at tafiz. Ya Allah, aku nak bina masjid, ya Allah. Aku nak hantar mak bapak aku pergi ke Mekah, ya Allah. Aku nak tolong yang miskin, ya Allah. Aku nak ganti Abid Liu lagi. Aku nak banyak lagi orang macam Abid Liu. Kan? Saya suka tengok Abid Liu bantu orang, kan. Sebenarnya, orang macam Abid Liu ni tak boleh seorang. Setiap kampung kena ada yang macam ni.
jutawan yang macam Abid Liu. Sebab orang miskin ada mana-mana. Takkan nak call orang dekat Kedah nak call Abid Liu, datanglah tengok. Ini orang miskin kampung. Malu tuan-tuan. Kampung tu ada ramai orang yang boleh bantu. Allah kata ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu nak tahu tak orang yang berdusta dalam agama, pembohong dalam beragama? Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang kasar terhadap anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tak suka memberi makan kepada fakir miskin. Ada orang miskin gelandangan tempat dia, dia kata call Abid Liu. Padahal dia duduk kampung tu, anak yatim kampung dia datang minta derma, dia kata anak yatim tak boleh pegang duit banyak-banyak. Astagfirullahalazim. Ini imej Haji Bakhil bin Kedekut tak patut wujud di dalam masyarakat kita. Orang Islam tak boleh harta itu menenggelamkan dia daripada matlamat hidup yang sebenar. Ini cobaan. Ramai orang tenggelam dengan ujian harta ini. Diuji dengan kaya, dia jadi sombong seperti mana Qarun. Ya, diuji dengan kemiskinan pun dia kalah dengan ujian miskin, dia menyalahkan Allah, dia gagal bangkit untuk berusaha. Allahu akbar. Ini cobaan dalam hidup kita. Sebab itu kita kena minta kepada Allah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau pikulkan kepada kami amanah tanggungjawab yang kami tak mampu pikul. Jangan kau uji kami ya Allah dengan cobaan dan ujian yang kami tidak mampu berhadapan dengan ujian dan cobaan ini ya Allah. Tuan-tuan, Allah kata hatta zurtumul maqabir, akhirnya kamu masuk ziarah kubur. Bukan ziarah ke atas, kamu duduk dalam bawah, kamu duduk transit di dalam kubur. Allahu akbar. Allah kata ingat, ujungnya summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ingat, akhirnya kamu akan ditanya nikmat. Apa yang Allah tanya nikmat? Nikmat sihat badan Allah tanya, nikmat muda remaja Allah tanya. Bukan semua orang boleh masuk universiti, anak-anak yang masuk UiTM ya. Bukan semua. Bukan semua orang boleh pergi Mesir macam Ustaz. Ustaz sekarang menyesal tau. Ustaz takut Allah tanya. Masa Ustaz kat Mesir tu, Ustaz belajar subuh ke tahu surah Astagfirullahalazim. Ustaz minta ampun selalu dengan Allah. Ya Allah, aku ni kau bagi peluang sampai kat Mesir, aku tak alim sangat. Ya Allah. Sedih ya tuan-tuan. Tapi dah balik sinilah baru menyesal. Ya Allah, patut aku lebih alim daripada ni. Patutnya aku belajar siang malam betul kulumus. Tapi belajar nak lulus. Tuan-tuan, Allahu akbar, astagfirullahalazim. Saya minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya. Ya, tuan-tuan sungguh. Kadang-kadang Allah bagi peluang kita pergi Mekah. Dah sampai kat Mekah kita malas nak buat umrah. Dah sampai kat Mekah kita malas nak duduk depan Kaabah. Allah bagi candah kita sampai ke Mekah. Kita asyik buang masa duduk shopping komplek lagi. Sini shopping komplek, sana shopping komplek. Sini tidur, sana tidur. Kita Allah bagi can masuk UiTM. Tempat universiti, suruh jadi orang Melayu Islam yang belajar. Jadi orang yang jadi leader pada masyarakat. Berbakti pada agama, bangsa dan negara. Kita asyik main tidur. Lulus atas pagar kan. Lulus atas pagar. Akhirnya balik kampung nak jadi ketua kampung pun tak mampu. Apatah lagi nak jadi seorang pemimpin ummah, nak jadi imam tak mampu, nak jadi Bilal tak mampu, pengurusi jawatan kuasa kampung tak mampu. Pelik. Sepatutnya seluruh Malaysia sekarang ini, pemimpin-pemimpin masyarakatnya orang yang lulusan universiti dah sekarang. Sebab anak kampung tu berpuluh keluar universiti. Tapi bila balik, Allahu akbar, orang balik Mesir tak boleh jadi imam pun ada. Allahu akbar ya. Amir Musyidi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, doakan Ustaz ya. Alhamdulillah, insyaAllah doakan Ustaz untuk istiqamah ya. Ada orang balik Mesir. Contoh kalau ada, minta maaf lah, saya bukan tuduh ni, tapi kalau ada yang keluar dari Quran tapi UKM, contoh. Patutnya dia dengan ilmu yang dia ada 4 tahun dekat universiti, dia balik. Allah menyatakan apa dia? Wa ma kan falaula nafara min kulli firqatin min ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah kata, kenapa tidak wujud dalam masyarakat umat Islam itu satu kelompok yang keluar daripada kampung halaman, mendalami ilmu, alim, faham, tafaqquh, maknanya lebih faham agama daripada orang lain, balik waliyunziru qaumahum, menjadi penyedar kepada kaumnya.
Kadang-kadang kita jadi motivator, kadang-kadang kita pemimpin belia. Allahu Akbar. Saya teringin nak tengok ni. Dia lulus universiti, tak boleh kerja, tapi dia jadi ketua belia Pak B dekat kampung. Dia adalah orang lulusan universiti balik Mesir, tak jadi qadhi, tapi dia jadi imam. Walaupun bukanlah tingkat resmi, 5 waktu ada dekat masjid, boleh bagi tazkirah. Dia adalah contoh terbaik di pesawah yang berjaya, pekebun yang berjaya. Tak mesti kita balik Mesir jadi ustaz dekat sekolah. Tak mesti kita jadi pelajar universiti, balik kampung kita kerja engineer dekat tak. Kadang-kadang tak ada pekerjaan, tak apalah. Kita bekerja apa yang Allah bagi rezeki. Tapi kita ada watak seorang yang ilmuwan. Ada watak seorang yang menjadi pencetus kebaikan. Allahu Akbar. Ini cabaran yang saya nak lontarkan pada petang ini. Wahai pelajar-pelajar universiti, wahai pelajar-pelajar universiti, apa yang kami buat salah dulu, anda jangan ulangi. Kami tak alim sangat, kami tak usul sangat, kami minta ampun dengan Allah. Anda harapan kepada umat ini, ya. Anda belajar universiti mana pun, siapa yang menonton pada petang ini, anda jadi pelajar universiti mana pun, anda sebenarnya adalah harapan kepada bangsa ini, kepada ummah ini, kepada ibu bapa anda, kepada pasangan-pasangan, dan kepada bakal anak-anak anda. Hebatnya anda di masa kini, insyaAllah anda lah yang akan mencorakkan anak-anak di masa hadapan. Gagalnya anda sekarang, anda akan membawa kegagalan ini untuk menjadi beban kepada masyarakat dan negara di masa hadapan. Jadi saya rasa cukup sekadar ini sebagai tazkirah. Kalau panjang-panjang sangat petang-petang ni, mungkin anda lupa, penat dan sebagainya. Saya minta maaf kalau ada yang terasa ataupun tersasar. Tapi itulah cabaran yang kita mesti hadapi sebagai seorang Islam, apatah lagi sebagai student, pelajar universiti yang menjadi harapan ibu bapa, harapan agama, bangsa dan negara. Jadilah remaja yang sanggup berdepan dengan apa juga cabaran dan bangkit berjuang menjadi orang yang berguna untuk agama, bangsa dan negara, berjasa dunia, berbakti kepada semua tadi, dan akhirnya mendapat kejayaan syurga apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih kepada sahabat-sahabat, anak-anak murid yang menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam online yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.